Yang sangkut tu mungkin disebabkan internet kita. Okay, internet. Okay, yang ni kamu jangan buat kalau kamu tak ada kemahiran berenang. Okay, kalau sesiapa yang boleh berenang tu boleh ikut cara penyelamat ni. Okay, siapa yang buka mic tu tolong tutup. Nanti akan ganggu. Tutup mic. Mama adik tutup mic. Okay, kamu nampak tadi apa? Tu sekejap Tadi beberapa kaedah menyelamat. Okay. Apa yang cikgu nak tekankan di sini, memanglah kita atas darat ni tak ada masalah. Okay. Seandainya berlaku kamu pergi ke suatu perkelahan atau perkemahan, ataupun pergi mandi kolam di mana-mana saja, sama ada di hotel ke, rumah kamu yang ada kolam, situasi kalau seandainya kamu tak tahu, kamu kena buat apa? Kita kena minta pertolongan daripada orang lain. Tahu sedikit asas. Macam yang cikgu tunjuk tadi, contohnya kamu tahu nak lempar pelampung macam mana. Okay. Mungkin ada yang tadi yang terlepas macam mana nak lempar pelampung, lepas tu nak hulur kayu. Lepas tu macam mana kita nak sendiri yang masuk ke dalam air. Okay. Yang siapa yang tak tahu berenang? Okay, kita nak tahu. Tekan tak tahu berenang, tekan T. T huruf besar ke huruf kecil. Muhammad Akil, jangan tarik yang bukan-bukan cikgu nampak tu tarik yang bukan-bukan tu jangan nanti cikgu reject. Okay, Muhammad Akil, tolong sebab sekarang kita belajar bukannya kita main-main Siapa yang tahu berenang tekan T huruf besar. Yang tahu berenang. Ramai juga yang tahu. Okey. Okey. Jadi dalam dekat 10 orang juga 11. Ramai juga yang tahu. Okey. Okey, bagus yang tahu. Yang tak tahu, kena perlahan-lahan belajar berenang lah. Walaupun kita tak tahu bila kita nak guna, nak berenang ni. Tapi kalau kita belajar, tak ada masalah. Contohnya kalau kita balik kampung, kita mandi sungai. Contohnya kan, ada kawan lemas, kita boleh tolong. Atau berlaku situasi, kita balik kampung, tiba-tiba banjir. Banjir, kalau banjir berlaku, bencana banjir, siapa yang nak tolong kita ataupun siapa yang nak tolong orang yang lemas kalau tidak ada anggota penyelamat ketika waktu itu. Okey. Okay, cikgu tunjuk sekali lagi beberapa yang tadi, kaedah menyelamat tadi. Yang pertama tadi, okey, kita tengok ini. Tengok, menggunakan kayu yang panjang, lebih kurang 1 meter lebih.
Okey. Ini dia buat training. Training jadi orang yang lemas tu dah pakai jaket sebenarnya, dah pakai helmet. Tapi bila situasi yang sebenarnya, mungkin arus air pun deras. Okay, laju. Mungkin kita boleh guna kayu yang lebih panjang. Ataupun kalau orang yang mahir, dia masuk sikit ke dalam air, dia hulur. Okey. Okay, lagi teknik yang lain, kita boleh tengok. Kita guna pendayung pun boleh. Yang kedua, campak. Mencampak. Ini dia buat dekat demonstrasi dekat kolam. Okey. Dia campak pelampung. Dengan syarat pelampung tu ada tali. Kita tak boleh lempar pelampung tu macam tu saja. Kalau arus tu deras, mungkin orang yang orang yang lemas tu makin lemas lah. Dia tak dapat nak kejar pelampung. Gunakan tali supaya kalau orang lemas tu tak dapat capai pelampung tu, kita boleh ambil balik, kita lempar balik. Itu maksudnya. Kita guna pelampung yang ada tali. Elok-elok kita tindih tali tu dekat dengan kaki kita. Lepas tu kita tarik. Kita tarik macam tu. Okey. Okey, cikgu tunjuk satu lagi kaedah. Okey. Yang ni, teknik ni mungkin yang lebih, ini jurulatih yang hebat lah ni. Suara dia kurang jelas. Okey, dengar, tengok dia punya aksi saja. Ini kes-kes. Kita campak. Okey, campak. Nampak tali, kita guna tali pun boleh. Kita gulung dulu tali tu. Kita gulung. Okay, kaedah yang betul adalah lipat tali dengan betul. Kita gulung tali dengan betul. Kita lemparkan tali 45 darjah ke atas. Jangan lempar terlalu rendah. Nanti tali tu tak sampai. Okey. Lepas tu, kedudukan penyelamat mestilah bersedia dalam keadaan kekuda. Kekuda tahu kan? Siapa yang biasa taekwondo ataupun silat, dia tahu kekuda macam mana. Ini pelampung panjang. Pelampung panjang, siapa yang pernah biasa pergi kolam, biasa nampak pelampung macam ni. Okey. Kedudukan 45 darjah mengiring, mencapai pelampung ke arah mangsa. Tengok. Mangsa tu pun badan besar, susah nak angkat tu. Okey. Ataupun kita guna bahan-bahan lain seperti kayu, buluh pun boleh. Okey. Ini guna pakaian. Pakaian pun boleh. Kita guna pakaian untuk menyelamat. Okay, kita basahkan dulu supaya senang kita nak campak. Cara duduk, cara kita meniarap. Okey, nampak tu. Okey, ini alatan selain daripada tali tadi, kita boleh guna tali pinggang, baju ataupun seluar kita. Pakaian kita pun ada gunanya untuk menyelamatkan orang. Ini teknik menyelamat euthanasia, bertahan hidup dengan cara mengapung dan menunggu. Maksudnya, orang yang lemas tu, dia tunggu saja. Dia terapung saja. Tunggu sampai ada orang datang menyelamat. Kita peluk apa-apa saja yang timbul kat situ. Sama ada bola, baldi, botol air ataupun buah kelapa. RM3,527 Mama Adik, tolong tutup mic. Okey, itu sebahagian daripada cara menyelamat. Okey. So, ini cikgu nak
tunjuk kepada kamu cara berenang. Okey, ramai orang tak tahu berenang sebenarnya. Kita tengok. Kat sekolah kita tak ada kolam renang. Kalau ada kolam renang, cikgu boleh ajar kamu berenang. Eh? Tengok kuat dada. Bubbling. Okay, kita tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Bubbling dilakukan oleh kita sebelum memulakan aktiviti di air. Supaya kita dapat biasakan. Kita buat macam tu. Itu bubbling. Okay. Boleh berlatih kat rumah yang ada kolam tu. Bubbling. Ini tanpa bantuan. Tengok cara tu. Cara kita nak terjun. Tengok. Kita luruskan. Okay. Badan kita. Lepas tu kita kuatkan tangan. Okay. Kuatkan bermula dengan menarik tangan keluar ke belakang dan ke bawah ke titik hampir dengan bahagian depan bahu. Okay. Nampak cara? Yang tahu berenang tu mungkin selama ni tak tahu teknik yang betul. Ini kau boleh tahu sikit lah. Okay. Ataupun mungkin ada antara kamu yang dah ada kelas renang setiap hujung minggu contohnya. Boleh praktikkan ataupun ajar kawan-kawan lah. Okay. Okey, lepas tu tangan yang berada di depan pada paras bahu mula digerakkan dalam bentuk bulatan. Kita gerakkan, kuatkan. Siku hampir dengan badan, bersedia untuk kembali ke kedudukan awal yang membawa tangan ke depan badan bagi gerakan tangan selanjutnya. Maksudnya kita menguatkan badan macam ni. Kita buat macam ni. Okey. Boleh praktik macam ni. Latih sebelum tidur. Mana tahu nanti suatu hari pergi kolam ke, pergi mandi pantai, mandi sungai. Okey, selamat datang yang baru masuk. Ramai, cikgu nampak tu. Okey. Okey, selamat datang. Okey, terusnya. Okey, dari pandangan depan macam ni. Okey, dari pandangan depan. Okey, nampak tu. Itu tepi kolam tu dia buat. Supaya kita boleh nampak dengan jelas. Okey, tengok cara tu. Praktik dulu macam tu. Buat ansur maju dulu tepi kolam. Ini bagi orang yang tak biasa nak berenang lah. Jangan terjun lah. Kalau terjun nanti lemas pula. Kamu pula kena diselamatkan. Buat tepi kolam dulu. Air yang cetek dululah. Kalau tepi pantai tu buat tepi-tepi tu dulu. Pastikan ada pelampung kat tepi lah. Tengok tu. Cara kuat. Itu dia kuat. Ini saya dari pandangan sisi. Okey. Tengok cara. Kepala masuk dalam air. Tengok macam tu. Sebab tu tadi kita belajar bubbling tu. Bubbling. Masuk kepala tu. Angkat. Masuk, angkat. Okey. Nampak? Okey. Seterusnya aktiviti ketiga. Dengan bantuan. Alat yang digunakan ialah full boy atau pelampung paha. Pelampung paha. Tengok macam mana. Pelampung macam ni. Okey. Alat ini akan membantu kaki yang sering tenggelam ketika awal belajar renang. Dengan penggunaan alat ini, maka kaki biasa lebih terangkat ke atas permukaan air. Sebab salah satu orang ni susah nak berenang, kita tak reti nak apungkan kaki, betul tak? Kita susah nak bagi timbul kaki kita. Kaki kita selalu ke dalam. Ini cara ataupun cara-cara kita nak bagi kaki kita terangkat
ketika berada dalam air supaya senang nak berenang. Kalau kaki tenggelam, kita susah nak berenang. Okey. Kita kata gelam. Okey. Ini cara penggunaan. Kepitkan full buoy pada peha dan mulai gerakan tangan. Seperti pergerakan tangan yang dilatih semasa aksi tangan kuat dada tanpa bantuan. Kita letak, kita kepit itu pelampung tu. Okey. Lepas tu tangan kita buatlah tangan. Okey, seterusnya tengok. Tengok. Dikepit kat belakang tu. Di sini, nampak di sini. Di sini nampak pelampung tu dari pandangan depan. Okey. Nampak tu dekat. Ini jelas. Kita kepit kat sini. Okey. Bukan di ujung, di tengah ni sebab kalau ujung sini susah nak kepit. Jelas tengok. Ini sisi. Itu cara berenang kuat dada. Ini tanpa bantuan. Okey. Ini kaki kena lurus. Kaki kena lurus. Okey, buka kaki. Okey. Tumit menghadap punggung, kaki menghadap keluar, tumit mendorong pergerakan ke belakang. Okey, gerakkan kaki pada bagi pemulihan atau kembali ke posisi asal. Pastikan kaki pada posisi selari. Kena lurus sama dua-dua kaki dengan sisi paha pada sepanjang masa. Sepanjang masa kita berenang tu, kedudukan kaki mesti macam tu. Kita tak boleh satu atas, satu bawah, tak boleh. Ini pandangan sisi, ini dibuat di tepi kolam. Di tepi kolam. Okay, cara dia macam mana? Tengok kaki tu, kita nak buka, nak tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Nanti praktis lah. Dekat katil pun boleh buat. Okey, ni dari belakang. Tengok. Okey. Okey, ini dengan bantuan. Alat yang digunakan ialah kickboard, papan pelampung. Mungkin antara kamu ada yang papan pelampung ni. Kickboard. Okey, alat ini digunakan sebagai alat untuk latihan mengapung dan sebagai alat untuk membentuk teknik gerakan kaki yang sebenar lah. Okey, ni alat dia tadi. Tu. Pegang macam tu. Siapa yang biasa pergi kolam, bolehlah buat macam ni. Okay. Ni dari sisi. Okey, kuat dada. Ini tanpa bantuan. Ini dah pandai dah ni. Dah pandai. Okey. Kamu nampak muka tenggelam, lepas naik balik. Tenggelam, naik balik sebab apa? Supaya kita ambil nafas. Itu yang kita berlatih bubbling tadi tu. Supaya kita pernafasan kita. Okey. Itu untuk teknik berenang kuat dada. Hari ni kita sempat buat kuat dada saja. Okey. Mungkin tahun 6 nanti kamu boleh praktik lagi ataupun cikgu kamu akan ajar lagi untuk
belajar banyak. Cara renang ni banyak. Ada gaya bebas, ada kuat lentang pun ada. Okey. Okay, siapa yang betul-betul boleh berenang angkat tangan? Pandai berenang. Angkat tangan. Tu nak tengok berapa orang je. Oh, ada geleng-geleng, ada geleng-geleng. Tak apa. Yang tak pandai tu boleh perlahan-lahan belajar. Ha, kalau orang yang biasa kena pun kat kampung dia ada sungai, boleh balik kampung, mandi sungai, kat tempat-tempat cetek berlatih berenang. Ataupun siapa yang biasa pergi kolam renang, kena berlatih lah sebenarnya berenang. Okay. Kenapa penting untuk kita belajar berenang, kena pandai berenang? Sebab contohnya kamu pergi aktiviti co-curriculum. Okay. Tahun ni kita tak ada camping. Tahun lepas ada. Kita di Hulu Langat. Siapa pergi tahun lepas? Kat Hulu Langat tu. Perkemahan tahun lepas kat Hulu Langat. Siapa pergi? Tak ada pergi ya? Tahun lepas kita buat di Hulu Langat. Tahun ni memang kita nak buat lagi. Tapi dah ada COVID. Kita tak dapat buat. Tak betul. Biasa. Izan tutup. Izan tutup. Mic. Muhammad Izan tutup. Okay. Nanti ganggu. Okay. Tahun ni kita tak dapat buat. Mungkin tahun depan, kamu tahun 6, kita akan buat camping. Itu dah ada dalam perancangan. Okay. Bila kita menyertai aktiviti-aktiviti macam tu, penting kita tahu sedikit asas renang. Macam mana kita nak berenang, nak apungkan diri dalam air sebab kita melibatkan aktiviti air. Walaupun air tak dalam, tapi sekurang-kurangnya kita boleh beranikan diri untuk berada dalam air. Okay, itu pentingnya kalau kita mengikuti aktiviti co-curriculum. Itu ada dalam silibus. Ada dalam mata pelajaran kamu, pelajaran pendidikan jasmani ni, topik renang. Okay. Tapi tak banyak sekolah di Malaysia ni yang ada kolam renang di sekolah. Mungkin juga ada antara pelajar, antara kita yang ada kolam renang kat rumah. Ataupun yang ada kolah. Yang ada kolah, siapa berenang kat kolah rumah dia? Tahu kolah tak? Tempat mandi tu. Ataupun kolah mandi kat kampung, kat rumah nenek, rumah datuk. Terjun dalam tu, main. Ataupun ada yang degil mungkin masuk dalam telaga ke, masuk dalam perigi, janganlah. Itu tak boleh lah. Satu lagi masuk longkang pun tak boleh. Bila balik kampung sekarang ni musim tengkujuh. Tapi tahun ni kita tak dapat balik lah kan. Kat Pantai Timur dah banjir lah. Okay. Okay. Ada nak tanya pasal renang tak? Kalau nak tanya boleh tulis dekat tepi tu. Oh, ni ada pertanyaan. Cikgu, kalau arus sungai tu deras sangat macam mana? Okey, kalau arus yang deras sangat, kita berenang pun tak pandai sangat. Itu yang kita daripada pihak penyelamat. Biasanya bomba, kita dial 999, semua polis pun tahu. Itu, iaitu kita jangan pergi. Iaitu kita jangan cuba nak pergi terjun. Kalau kita pergi terjun juga, salingan kita pun lemas. Okay. Yang itu kalau orang dewasa tak apa. Sebab tu kalau kita pergi tempat-tempat yang ada sungai, ada laut, jangan pergi sendiri. Kita kena pergi bersama orang dewasa. Okay. Sawah padi pun boleh berenang apa. Kalau siapa yang pergi ke sungai besar pada tahun lepas, dekat sungai besar, yang pergi dekat sawah padi tu, ada tak dalam grup ni pergi? Yang lawatan ke sungai besar tu, yang kita pancing ikan keli apa semua tu. Kan? Tahu apa sebenarnya kita memang ada perancangan nak pergi ke sungai besar. Tapi tergendala disebabkan COVID. Memang tak dapat buat apa. Okay, insyaAllah tahun depan kita rancang lagi pergi ke sawah padi. Kita boleh tangkap ikan, berenang dalam sawah. Kita mandi air sawah boleh. Tapi tahun ni memang tak boleh, semua aktiviti tergendala. Okey, ada nak tanya tak lagi pasal renang? Pasal renang. Ayat. Tulis kat situ. Cuba type. Boleh type tak? Kalau tak boleh type, baru boleh buka mic. Oh, tak ada. Cuba buka mic, cuba dengar. Cuba cakap apa. No.
Okey, Nur Aisyah, cuba cakap. Tak ada mic. Okey, soalan saya apa? Okay. Soalan saya, kalau kan cikgu cakap pasal selamatkan mangsa kan? Ya. Mangsa lemas tadi. Kalau contohnya mangsa tu dia lemas dekat sungai, lepas tu aliran sungai tu deras macam mana? Sebab tu cikgu cakap, kalau aliran, kalau kita tak tahu, kita tak ada kemahiran, kita kena minta bantuan. Kita minta bantuan. Kita tak boleh sendiri. Sedangkan kita tak tahu nak selamatkan orang, lagipun air deras. Itu akan menambahkan lagi kalau yang lemas tu dah meninggal contohnya, kita pun mungkin boleh meninggal sekali. Susahlah macam tu. Jadi kita minta bantuan. Dan cikgu cakap tadi, kalau kita pergi ke tempat yang seperti tempat sungai, laut ataupun paya, tempat-tempat yang ada air lah, kita kena bersama dengan orang dewasa. Sebab tu jangan pergi dengan kawan-kawan pergi longkang-longkang dekat Bangi tu, dekat Ekonseh tu ada sungai dekat. Siapa pernah pergi situ? Curi-curi pergi mancing kat situ. Janganlah kalau boleh, sebab kawasan tu ada tempat-tempat yang licin. Tepi-tepi sungai tu, dia punya konkrit tu licin. Kalau tergelincir, kamu tak tahu berenang, susah tu. Kalau nak pergi mancing ke apa, kena bersama dengan ayah ataupun abang kamu. Tapi kalau abang kamu pun kecil lagi, tak payahlah. Pergi dengan ayah. Pergi dengan ayah elok. Jangan curi-curi pergi lah. Satu lagi, kalau kan musim hujan, air longkang dekat rumah kamu pun nampak macam air sungai kan. Jangan cuba-cuba terjun. Sebab arus di atas dan arus di bawah, dia berbeza. Arus di bawah, dia mungkin berpusing-pusing. Sebab tu siapa yang ingat kes yang di Puchong hari tu, ada anggota bomba yang menyelamatkan orang, tapi anggota bomba tu yang lemas. Siapa ingat? Siapa pernah dengar berita tu? Okey. Sebab air di atas dia nampak agak tenang, tak laju sangat. Tapi bila di bawah, dia menyelam, air tu berpusar-pusar. Jadi anggota bomba tu pun lemas. Okey. Okey. Ada lagi nak tanya tak? Ada lagi nak tanya? Tak ada. Adam Fikri, ada nak tanya? Tak ada. Mana Koyum? Syarul. Syarul nak tanya Syarul. 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 Tak ada. Tak ada. Ni mana Nur Syafiah? Ni tak nampak muka ni. Cikgu kata buka apa? Buka kamera tu buka. Kamera buka tak apa, tak ada masalah. Nohanani. Nohani. Umairah, anda nak tanya tak? Dia ni tekun dari tadi juga nampak. Nur Aisyah. Nak tanya tak? Iqbal. Iqbal nampak gambar tak bergerak pun. Tak ada kamera. Nur Fatimah, ada nak tanya? Fatimah, mana Fatimah? Dia tak tahu nama. Alfa Nuha, nak tanya? Okey, Hilal ni Hilal. Hilal masih ada di sini? Ataupun dah pergi ke dapur? Ada. Hilal? Ada, okey. Nak tanya tak? Tak ada? Tak. Segan. Segan tulis kat situ. Kalau segan, nak tanya, tulis je, tak apa. Tak ada masalah. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjukkan tentang kita dah habis pasal renang. Pasal renang. InsyaAllah pada tahun depan, kalau adalah camping atau perkemahan unit beruniform, kamu minta kebenaran pada ibu apa, cepat-cepat daftar nama. Sebab tempat terhad. Sebab di situ kita ada aktiviti air, mungkin jurulatih boleh tunjukkan cara menyelamat. Okay. Yang penting tu, penting. Sebab nanti kamu akan dewasa. Sedangkan masa dewasa baru nak belajar berenang. Okay. Siapa yang ada kelas renang sekarang ni, okey lah. Yang tak ada kelas renang. Sebab kelas renang pun mahal juga. Nak kena bayar. Naufal okey Naufal? Buat mata juling-juling tadi tu. Bosan ke? Okey, sekejap. Adik saya. Okey, sekejap Sekejap cikgu nak ambil. Kamu dengar lagu sekejap. Cikgu nak ambil kamera, cikgu nak ambil gambar. Boleh nyanyi sama-sama?
boleh nyanyi? Malulah. Cikgu tak dengar pun lagu tu. Macam mana nak buat background? Kena pakai komputer. Tak ada. Alah, aku pakai phone je. Lagak ke tu? Tak lah. Okay, kenapa cikgu suka lagu Tuah Power? Tuah Power tak guna apa? Google Classroom, email Google Classroom, kena tanya guru kelas. Okay, Adam Fikri, okay, bagus. Kamu kena tahu email kamu supaya senang nanti. Sebab yang tak ada email ni, kamu tak attendance kamu cikgu tak boleh nak detect masuk dalam dalam senarai. Sebab ini semua akan direkod. Kawan-kawan tukar-tukar background. Okay, bagus. Ini banyak kali dia pergi Gurun Sahara, dah masuk dalam zoo lah. Okay, boleh tukar-tukar belakang background tu. Mungkin ada yang boleh, ada yang tak boleh. Ada yang boleh, ada yang tak boleh, tak apa. Okay. Tadi cikgu bagi lagu 7 nasihat kan. Kenapa? Sebab di situ banyak nasihat. Lagipun suara Siti ni sedap kita dengar. Okay. Naufal. Kenapa Naufal senyum tu? Suka Siti ya? Mengembara. Aish suka mengembara. Aish mana Aish Masudi? Syarul, nampak hidung je. Syarul, kendahkan sikit kamera tu. Nampak hidung je. Baru nampak mulut. Okey, sekejap lagi cikgu akan tunjuk penyakit berjangkit. Okey. Dalam topik ni belum masuk lagi yang COVID. Sebab COVID tu baru berlaku. Okey. Kita stop dulu Siti. Okay. Cikgu, saya tak dengar bunyi lagu. Cikgu dah tutup. Cikgu dah tutup memanglah. Okey, sekarang penyakit berjangkit lah. Ini penting. Ini tajuk ni penting. Okey. Simptom dan gejala penyakit. Ini ada dalam buku kesihatan. Okey, cara penyakit berjangkit. Gejala semua, simptom kita tengok sedikit sepintas lalu. Okey. Gejala dan simptom merupakan keadaan yang berlaku ke atas diri seseorang sebagai tanda awal sesuatu serangan penyakit yang bakal terjadi. Okey. Kita contohnya nak demam. Kita rasa sakit. Perit, tekak kan. Itu nak demam. Okey. Perhatikan dulu. Secara umumnya, semua penyakit tersebut akan menjadikan anda demam. Semua penyakit yang cikgu tunjuk ni, memang simptom dia, kamu akan demam dululah. Cacar. Penyakit cacar lebih kita kenali di Malaysia sebagai cacar air. Oleh virus bernama varicella. Macam nama orang pula, nama virus. Okay. Ini nama saintifik. Gejala dan simptom. Demam, bintik-bintik. Okey, tengok balik. Cara merebak. Cikgu lajukan sikit sebab nanti tak sempat masa nanti. Udara merebak banyak cara merebak. Udara, cecair. Ini campak.
Demam dengan suhu yang tinggi. Siapa pernah kena campak? Yang bintik-bintik tu. Kebanyakan orang akan kena. Kalau tak kena masa kecil, masa besar nanti dia akan kena. Nampak? Itu tu anak cikgu tu. Biasalah duduk rumah kan. Anak cikgu. Okey. Kemudian timbul ruam yang banyak bintik-bintik merah akan kekal untuk 74 hari. Biasanya kalau demam campak ni sampai 2 minggu lah. 2 minggu dan digatal, badan kita jadi gatal bintik-bintik tu. Dia mudah berjangkit. Kalau satu keluarga tu seorang kena, biasa semua akan kena. Dia kan sesama juga. Okey, ini kena tahu cara merebak. Okey, melalui udara. Okey, sekejap. Okey, cikgu nak tekankan di sini. Melalui udara ketika bercakap, sekiranya terkena titisan air daripada mulut dan hidung pesakit. Sebab tu, kita bukan sahaja ketika COVID saja, okay? Bukan sahaja ketika COVID, ketika kita sakit apa-apa sekalipun yang kita demam, kita kena pakai mask. Kena pakai mask. Pakai penutup mulut. Supaya bila kita bersin, contohnya kita bercakap, udara tu tak kena orang lain. Apa lagi? Okay? Udara tu tak kena orang lain. Sebab udara ni dia mudah, kita tak nampak. Bila kena orang lain tu cepat je kena. Okay? Ya, untuk itu. Maaf anak cikgu. Okay. Dan satu lagi, bila kita bersin, walaupun kita pakai mask, kita kalau boleh alihkan kepala kita ke arah lain, ke arah yang tak ada orang. Okay, boleh faham? Ni jangan pakai mask, lepas tu rasa nak bersin, nak bagi lega, kita buka mask. Tak boleh macam tu. Jadi kuman tu merebak lah. Okay. Dan jika seandainya COVID ni dia pun dah hilang dekat negara kita ataupun dunia ni, walaupun kita demam, kita sesama, kita kena pakai. Jadi kita kena jadikan amalan, seandainya kita sakit, kita keluar pada rumah, kita pakai mask. Supaya tidak berjangkit apa-apa virus kepada orang lain ataupun virus tu tak kena pada kita sebagai pelindung. Okey. Rubella. Okey. Penyakit rubella lebih kita kenali di Malaysia ni sebagai demam rubella ataupun German measles. Ia adalah disebabkan oleh virus bernama rubella. Okay, siapa yang mak dia nurse, mak dia ataupun ayah dia doktor ataupun kerja farmasi, kamu boleh tanya dengan lebih detail lagi penyakit-penyakit ni. Ada sesiapa mak dia nurse ataupun ayah dia jadi doktor sini? Angkat tangan, ada tak? Tak ada. Oh, makcik saya nurse, Aisyah. Boleh tanya banyak tu tentang apa-apa saja. Rubella, apa-apa. Atok, pakcik, makcik saya semua nurse. Doktor. Kamu nak jadi apa? Patutnya jadi doktor lah. Okay. Okay. Ini rubella, demam ringan untuk 2 hingga 3 hari, badan akan naik sedikit ruam bintik-bintik merah. Biasanya kalau disebabkan virus ni, bintik-bintik merah. Okey. Bekak di kelenjar limfa belakang telinga, terasa ketulan kecil di belakang telinga. Okey, kalau ada belakang telinga tu, jaga-jaga. Mesti ada sesuatu. Mesti ada sesuatu. Okey, ni. Yang bawah sekali tu.
terdapat 50% pesakit yang tidak mempunyai gejala ketika mengidap demam rubella. Tak tahu, tiba-tiba demam je. Bahaya bahaya. Udara juga nampak. Mesti virus ni suka udara. Irisan air pada mulut ataupun hingus. Beguk, ini beguk. Yang bengkak dekat leher sampai dekat pipi tu. Okey. Beguk ialah merupakan virus yang datang daripada luar badan yang menyerang kelenjar air liur. Ia adalah disebabkan oleh virus bernama paramizovirus. Alhamdulillah tak pernah kena. Yang tak pernah kena jangan kita doa kita kena pula. Bahaya. Kita jauhkan, minta jauh diri daripada penyakit. Okay, sebab tu kita kena makan makanan seimbang. Selalu kena buat senaman, jaga badan, okay, jaga kesihatan. Hari-hari kalau boleh, perlu kita keluar walaupun sikit. Setiap hari tu kalau boleh buat senaman lah. Bangun tidur, petang sekejap buat. Barulah badan tak naik, virus pun tak suka kat kita. Jadi kena COVID tak ada. Simptom banyak. Yang demam-demam apa semua tak ada simptom. Ada yang ada simptom, ada yang tak ada. Yang tak ada tu bahaya tu kita tak tahu. Tiba-tiba ada je sakit. Ini beguk. Beguk je kita akan demam dulu. Bengkak di bahagian leher, sakit kepala, hilang selera makan, letih, sakit otot. Cara merebak lebih kurang sama. Tengok titisan air, jika batuk dan bersin, air liur, tak boleh stroke, tak boleh kongsi. Okey. Cikgu lajukan sikit sebab masa kita dah tak banyak. Rasa macam baru sekejap. Okey, ini kamu kena tahu. Ini kamu kena tahu. Nanti cikgu share balik video ni. Cikgu record, cikgu share balik. Kamu boleh tengok perbezaan. Boleh tengok perbezaan. Okey. Ini persamaan. Ada perbezaan dan ada persamaan. Dimulakan dengan demam, bengkak kelenjar. Okey. Itu saja untuk penyakit berjangkit. Nopal ke tu? Okey. Sekejap Okey. Itu saja yang kita dapat kongsi untuk hari ini. Tadi kita belajar cara-cara menyelamat orang di air. Seterusnya untuk yang kedua, cara ringkas yang cikgu tunjuk tadi iaitu penyakit berjangkit. Banyak lagi penyakit berjangkit tapi yang agak banyak menyerang ataupun yang banyak kena pada masyarakat kita sebenarnya ialah yang tadi lah, dan yang terbaru mungkin akan masuk dalam silibus yang akan datang lah, mata pelajaran mungkin kamu sekolah menengah nanti, COVID-19. Okay. Itu bahaya tu. Okay. Ada nak tanya tak setakat ni? Ada nak tanya tak? Aman je. Tak. Tak ada nak tanya? Tak ada. Maksudnya semua dah faham lah tu. Okay. Kalau ada nak tanya, cikgu buka peluang. Ada masa 10 minit lagi ni. Tanya apa-apa saja yang berkaitan dengan subjek kita hari ini. Dan untuk pengetahuan kamu, hari Sabtu ni mak ayah kamu akan ambil modul untuk kamu jawab di rumah. Subjek keras saja. Okey. Dan untuk tempoh tu lebih kurang 2 minggu tak ada kelas lah. Tak ada kelas online. Sebab kamu akan
menjawab modul dan cikgu akan menanda modul. Dan minggu terakhir, minggu pada 14 tu akan mula balik kelas yang terakhir lah untuk tahun ni. Okay, ceritanya kita tak dapat nak bersama kat sekolah. Okay, semua di sekolah dekat Malaysia, masa tutup awal. Okay, ya periksa dekat rumah. Periksa dekat rumah. Dah kuatkan volume tapi dah tak dengar juga. Itu masalah, mungkin masalah pada peranti ataupun komputer ataupun telefon kamu tu. Sebab kawan-kawan lain boleh dengar. Okay. Cikgu tutuplah pintu. Kenapa? Ada hantu? Tak ada. Tak apa. Rumah mesti ada pintu. Tak ada masalah. Rumah cikgu bukan lawa pun. Tapi tentulah rumah kan. Rumah kan. Cikgu bukan duduk dalam gua. Okay. Kat belakang tu ada gitar. Siapa yang pandai main gitar tahun depan, cikgu nak ajak join band. Band di sekolah. Siapa pandai? Main ukulele ke? Siapa pandai, jom join.